Hai, Assalamualaikum, saya Zul dari Kuponik Malaysia. Okey, dalam video kali ini kita masih lagi dengan sistem hidroponik untuk tanaman stroberi ni. Untuk stroberi yang sedia ada sekarang ni nampaknya macam okey. Buah tak pernah putus-putus, sentiasa berbuah daripada mula saya tanam, sentiasa ada buah. Sebab itu masa saya mula tanam tu pokok ni memang dah ada bunga dan ada buah. Dan sampai sekarang pun masih lagi terus berbuah, alhamdulillah. Cumanya kalau kita tengok dengan lebih dekat, kita nampak buah ni kadang nampak macam tak berapa nak perfect sangat lah. Kadang bentuk dia pun pelik-pelik. Ni biasanya berpunca daripada baja lah, daripada nutrien. Dan sistem hidroponik dash bucket yang saya buat ni dekat luar memang kena hujan, tempat ni tak ada bumbung. Jadi kalau saya tak top up dia punya nutrien ataupun baja, so buahnya, pertumbuhan ataupun pembesaran buah ni akan terbantu lah. Kalau tengok yang sebelah ni pun sama juga, buahnya ada yang besar, ada yang kecil, dan bentuk buah pun pelik juga, macam cacat sikit. Okey. Inilah sebabnya kalau untuk hidroponik ni seelok-eloknya kita kena ada bumbung ataupun kena ada RPH, rumah perlindungan hujan, supaya kita punya tanaman ni tak terkena hujan. Sebab bila kena hujan, kita punya kandungan nutrien tu akan menjadi berkurangan. Jadi tanaman kita ni akan mengalami masalah tak cukup nutrien. Okey, kemudian dekat Facebook saya ada join satu grup yang menanam stroberi tanah rendah ni. Dan dalam grup tu banyak juga orang share tentang cara-cara untuk kita menanam stroberi, kemudian cara-cara penjagaan stroberi ni. Dan ada juga yang bagi petua tentang, contohnya macam pelepah daun ni, jangan terlampau banyak, jangan terlampau rimbu, takut dia akan jadi orang kita panggil gila daun. Dia akan keluar daun ni banyak tapi tak ada buah. Dan dia orang petua jangan lebih daripada 7 pelepah ni. Untuk buat masa ni saya tak fokus lagi untuk menghasilkan tanaman ataupun buah yang cantik. Dan sekarang saya cuma fokuskan pada untuk set up sistem, sistem untuk menanam stroberi yang lebih murah dan menjimatkan. Dan bercakap tentang sistem, hari ni kita nak cuba lagi satu sistem hidroponik untuk stroberi ni. Hari ni saya nak buat sistem DFT ataupun Deep Flow Technique dengan menggunakan pipe UPVC saiz 4 inci. Jadi saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak set up sistem hidroponik tu. Dan lagi satu pasal nutrien juga, sebab sekarang saya masih menggunakan nutrien untuk leafy green untuk tanaman sayur-sayuran, dan bukannya baja ataupun nutrien untuk tanaman berbuah. Sebab untuk hidroponik ni ada dua jenis nutrien ataupun baja, satu leafy green, lagi satu untuk fruity, untuk tanaman yang berbuah macam strawberry dengan tomato ni. Untuk tomato ni walaupun saya cuma gunakan baja untuk leafy green ataupun untuk tanaman jenis daun, tapi ada banyak juga lah bunga yang dah keluar ni. Cuma saya takut nanti kalau saya tukar dengan baja untuk tanaman berbuah, takut nanti buah itu akan jadi terlampau kecil. Dan untuk baja ni biasanya saya beli online je dekat Shopee. Dan kalau ada yang berminat dengan baja dan juga peralatan saya gunakan untuk sistem hidroponik ni, boleh tengok link dekat video description dekat bawah. Okey, balik pada projek kita hari ni. Okey, untuk sistem DFT ni saya akan gunakan pipe UPVC putih ni. Ini saiz dia, diameter dia 4 inci ataupun 110 mm. Kemudian kita perlukan 2 end cap 4 inci, satu soket 20 mm dan juga satu elbow yang retract ni. Ini pun sama juga 20 mm. Dan ni saya cuma buat panjang cuma 5 kaki saja sebab ruang yang dah tu kecil je. Jadi saya beli panjang 5 kaki. Sekaki tadi harga dia tak silap dalam RM3 sekaki. So total untuk kos pipe ni RM15. End cap tadi RM3.50, 2. Yang lain macam soket ni baru tadi tak silap saya dalam RM2.50 macam tu je. Ni elbow ni RM1.50. First step yang kita kena buat satu garisan lurus daripada hujung sini sampai ke hujung sini. Kemudian baru kita akan tandakan dekat mana lokasi untuk kita tebuk lubang untuk kita masukkan net pot nanti. Untuk buat garisan saya gunakan chalk line ni, lebih mudah. Net pot saya akan gunakan net pot saiz 2 inci dan saya plan saya nak buat 6 lubang tanaman. So saya dapatkan 6 net pot ni. Net pot ni sama juga, kalau berminat dengan net pot ni boleh tengok link dekat video description. So sekarang saya kena bahagikan jarak untuk 6 net pot ni. Saya cuma ambil anggaran saja. Okey, untuk lubang yang pertama saya akan ambil jarak 4 inci. Kedua-dua belah kita ambil pada jarak 4 inci. Okey, sebelah sini pun sama juga, kita ambil jarak 4 inci untuk lubang pertama.
Inilah gambaran untuk 6 neck pot, sebab panjang pipe ni cuma 5 kaki saja. So tadi saya ukur lebih kurang dalam 10 inci setengah lah jarak antara lubang. So saya akan tanda di 10 inci setengah, kemudian saya akan mula tebuk dengan menggunakan hole saw saiz 2 inci untuk kita masukkan neck pot ke dalam kita punya pipe ni. Okey, untuk tebuk saya akan menggunakan cordless drill ni, dan saya dah pasangkan hole saw saiz 2 inci ataupun 51 mm. Okey, dah siap tebuk untuk 6 lubang neck pot. Semua sekarang saya akan bersihkan dulu bekas potongan kita tebuk tadi. Dah siap bersihkan pipe ni. Jadi sekarang saya akan cuba masukkan neck pot ni. Kita nak tengok ketinggian aras dalam kita punya pipe ni. Okey, untuk sistem DFT ni, ketinggian air mestilah mencecah pada bahagian bawah neck pot ni, pada aras ni. So kita akan pastikan air dalam pipe ni akan mencecah pada bahagian ni. Untuk end cap kita ada dua, satu kita boleh pasang terus, dan lagi satu kita akan tebuk dulu untuk laluan air keluar. So saya akan pasang dulu bahagian yang kita tak perlu tebuk ni. Okey, untuk end cap ni saya tak akan gunakan gam, saya cuma akan ketuk saja sampai rapat. Kita akan ketuk dengan menggunakan kayu. Ini pun dah cukup. Okay, kita akan pasang lagi 11. Pada end cap bagi satu ni kita akan pasangkan dengan tank connector. Saya akan pasangkan tank connector 20 mm. So kita perlu tebuk lubang di bahagian tengah ni. Untuk tebuk saya gunakan hole saw 30 mm, tapi yang nak lagi cantik gunakan 28 mm. Tapi tak ada masalah kalau besar sikit pun, sebab tekanan air yang keluar ni tak kuat. Jadi sekarang saya akan tandakan di bahagian tengah-tengah. Kemudian saya akan tebuk untuk pasangkan tank connector ni. So kita bersihkan dulu dan baru kita akan pasangkan tank connector. Jadi saya dah bersihkan. So saya akan pasangkan tank connector 20 mm ni bersama dengan elbow yang ada thread. Kalau kau nampak kalau gunakan 30 mm ni, dia akan ada ruang sikit lah, dia tak betul-betul ngam. Yang cantik 28 mm, tapi saya tak dapat nak cari dulu, tak tahu kat mana saya simpan. Saya gunalah apa yang ada. Walaupun tekanan air ni tak kuat, so tak ada masalah. Kemudian elbow, itu untuk laluan air keluar nanti. Kita boleh pasangkan end cap lagi satu ni. Okey, untuk sistem DFT ni saya punya plan, saya nak pasang pada bahagian ni.
Jadi sementara saya akan ikat dulu dengan kabel tie. Saya akan ikat, saya akan letak pada bahagian ni. Dan nampaknya ada lagi barang yang nak kena beli, nak kena beli hardware lagi. Tak apa, saya ikat dulu ni. Sementara ni kita biar dulu macam ni, sebab saya rasa ada barang yang nak kena beli lagi, nak kena pergi kedai hardware lagi. Ini pun dah lewat, dah dekat pukul 7. So next time kita akan sambung lagi lah untuk projek ni. Dan inilah gambaran untuk kita punya sistem DFT ni. Kita gabungkan sekali dengan sistem dasi bucket yang sedia ada. Okay, sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.